Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang akidah. Dan insya-Allah pada kali ini Ustaz akan bawakan tajuk sifat-sifat Allah. Di bawah tajuk akidah tu ada tajuk sifat-sifat Allah, iaitu kalam. Jadi pada akhir pembelajaran nanti, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan semasa dalam pelajaran. Kita akan lihat pengertian Allah bersifat kalam, apa maksudnya, kemudian hukum beriman dengan Allah bersifat kalam, kemudian apakah dalil nakli dan juga dalil akli daripada tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Baik, bagi sesiapa yang ada buku teks tu boleh buka buku teks tajuk kalam pada muka surat 82. Unit 3 kalam, muka surat 82. Pada permulaan tajuk ini, dinyatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kamu baca nanti dekat rumah tu, kamu baca hadis ini. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada hadis ini, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim satu huruf tak? Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Subhanallah. Besar kalau kita besar ganjaran pahala membaca Al-Quran ni, membaca kalam Allah. Sebelum ni bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Terus kita gandakan pada bulan-bulan selepasnya. Sebab kenapa? Itulah yang dinamakan sebagai kalam Allah. Banyak kita baca, banyaklah ganjaran yang akan kita dapat nanti, insya-Allah. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau Ustaz nak tanyakan Al-Quran. Apa Al-Quran tu? Kalau orang tanya apa Al-Quran tu? Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya merupakan satu ibadah. Ini orang tanya, apa Quran? Kau baca Quran, apa maksud Quran? Ini Al-Quran, ialah kalam Allah yang diturunkan. Kita nak berbicara, kita nak dengar apa yang Allah Ta'ala nak cakapkan pada kita. Itu nama kalam Allah pada Al-Quranul Karim. Dan nama yang dikasihi sekalian, kita lihat pada muka surat 83, kita masuk dalam erti sifat kalam. Kita tanya diri sendiri, tahu dah apa yang maksud erti sifat kalam tu? Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Apa hukumnya? Wajib kita beriman bahawa Allah bersifat kalam. Maka sifat kalam ni bererti, ni maksudnya ni, Allah maha berkata-kata. Bila orang tanya apa maksud kalam ni, apa maksud Allah bersifat kalam, maksudnya Allah maha berkata-kata. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Kita nak cakap guna mulut. Kalau kita nak cakap jauh, orang jauh dekat kampung, kena guna telefon. Kalau kena guna WhatsApp, note dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan bantuan, alat dan perantaraan untuk berbicara. Apakah dalil daripada Al-Quran? Dalil nakli ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallamallahu Musa taklima, surah An-Nisa. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Inilah yang Allah boleh lakukan. Apa yang Allah nak buat, apa yang Allah nak lakukan, boleh, tak ada masalah.
Maksud nanti kita ada cerita dalam tajuk ini tentang Nabi Musa ini. Dalil akli, ini dalil akal. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Allah tu kan maha sempurna. Allah tu maha sempurna. Agak mustahil lah. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersifat kekurangan. Jadi Allah ni maha berkata-kata. Kena yakin. Iman. Wajib kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kalam. Kemudian dikasih sekalian, dalam info ni ada menyatakan, sifat kalam Allah mengandungi suruhan. Allah Ta'ala tu dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala ada suruhan. Tegahan Allah suruh solat, Allah tegah untuk daripada melakukan kerosakan, melakukan kejahatan. Ya, pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Ini semua dikatakan sifat kalam Allah. Kalau kita ni, kalam kita ni manusia kita duk sembang je. Kan kita bercakap. Itu sebab setiap perkataan yang kita keluarkan itu akan dinilai nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya pada muka surat 84 dan 85. Saya nak nanti bila kamu berada di rumah tu kamu baca tajuk ini, cerita ini. Tajuknya ialah Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah. Menarik cerita ni, cerita dekat mak ayah, ya, cerita di hadapan mereka. Apa ceritanya? Kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam junjungan mulia membawa risalah Islam bergema. Menentang Firaun bongkak derhaka, berkata-kata dengan Allah, mukjizat dikurnia. Kawan-kawan yang dihormati, ini kalau kita kat kelas ni kita baca biasa ni. Ya. Nabi Musa AS diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa AS ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa AS seperti dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasurmu kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul. Jadi maksudnya di sini apa? Bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Apa Allah Ta'ala ni nak bagi tahu? Yang pertamanya tadi solat untuk ingat kepada Allah. Keduanya kalau ditanya tentang hari kiamat akan datang. Bila? Maka rahsia itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu, ya, makhluknya akan dibalas dengan apa yang diusahakan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Kat sini kawan-kawan, nanti kat rumah cerita dengan mak ayah, ubahlah. Ya, kepada ibu ayah yang dikasihi Allah sekalian. Ya. Begitulah mukjizat Nabi Musa AS yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluk. Serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Kita nak cakap, kita guna mulut. Kita guna mulut. Kalau tak ada mulut, kita nak cakap macam mana? Kita ada mulut. Itu sebab kita bercakap. Ya. Sekarang dekat WhatsApp dan sebagainya, nak bercakap pun dia boleh rakam sampai dekat England ke, sampai dekat Mekah ke sana ke, suara kita sampai. Apabila kita beriman dengan sifat kalam Allah, banyak kesan dalam kehidupan kita. Ingat ni kesan yang ada, soalannya nanti kamu kena buat. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Kita akui kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Hari-hari baca Quran, jadikan pedoman. Yang ketiga, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalam Al-Quran banyak tentang diceritakan tentang perintah dan juga larangan Allah. Maka kita beramal dengannya. Dan yang keempat, dikasihi dan dirahmati Allah.
Allah akan kasihi dan rahmati kita insya-Allah. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, pada akhir pembelajaran kita, saya nak kamu akan siapkan, kamu tulis nanti dalam buku tulis, ya, peta IT yang ada di dalamnya, buat macam ni biji, ya, pengertian Allah bersifat kalam bererti apa, hukum beriman, dalil nakli dan rujukan dalil dia apa. Dan yang ketiga, empat kesan meyakini Allah bersifat kalam apa. Ya, kita dah sebutkan tadi dalam cerita tadi. Ya, jadi boleh buat. Ya. Jadi insya-Allah alhamdulillah alhamdulillah kita telah tamat dalam sesi pembelajaran kali ini. Jadi apa-apa persoalan nanti bolehlah panjangkan pada dalam channel YouTube, ya, boleh tengok, boleh subscribe baru nak belajar ni. Jadi type je lah Irwan Osman, keluar, Ustaz akan masukkan video ni dalam YouTube tu lah. Kamu boleh tengok segala, lepas ni Ustaz akan masuk ke dalam tu untuk kemudahan kamu nak tengoklah malam ke, nak tengok siang ke, waktu lapang ke. Jadi boleh tengok pada bila-bila masa saja. Baik, itu saja untuk perjumpaan kali ini. Jangan lupa jaga solat, nak jalan-jalan, tutup aurat, hormati ibu ayah, tolong mak ayah. Sama-sama kita bantu-bantu dan teruskan belajar walau di mana juga anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.